بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini pada halaman 514 untuk kita meneruskan surah Al-Fath, surah tentang konflik yang melanda kepada umat Islam daripada Madinah ke Mekah. Mereka ingin balik kampung untuk menunaikan haji tetapi dihalang ketika bersama ataupun berada di Hudaibiyah, dan pada waktu itu betapa Nabi bersama para sahabat mendapat panduan daripada Allah untuk kemenangan yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sihat ya. Okey Ustaz ya. Batuk-batuk Ustaz. Ada batuk-batuk sikit Ustaz ya. Nanti kalau putus Ustaz Fah sambung. Masya-Allah ya. Dia doakan Ustaz ya. Didoakan kepada Ustaz Tarmizi, kepada kita semua agar dilancarkan bersama Al-Quran pada hari ini. Kita doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah memudahkan urusan kita semua Ustaz ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita saksikan, kita lihat kepada sinopsis halaman 514. Bermula daripada ayat yang ke-24 berkaitan dengan orang kafir yang menyerang orang mukmin di Hudaibiyah. Kalau mereka menyerang, nescaya mereka akan kalah dan tidak akan mendapat pertolongan. Seterusnya pada ayat 25 hingga 26 hikmah perjanjian Hudaibiyah, dan diteruskan pada ayat yang ke-27 hingga 28 kebenaran mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada penaklukan kota Mekah, dan ini adalah satu perkara yang penting yang menjadi latar kepada mereka yang berpatah balik ke bumi Madinah setelah dihalang di Hudaibiyah. Mari sama-sama kita baca ayat 24 hingga 25 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar hari ini? Didoakan semua agar dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, cuaca agak panas sekarang Ustaz Faz ya. Dan saya pun ni dah batuk kan. Dah beberapa hari batuk. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan. Amin amin. Dan hari ini subhanallah kita berada di halaman 514. Keseluruhan halaman 604 bermakna hari ini adalah halaman ataupun 90 halaman yang terakhir My Quran Time sesi pertama. Harapnya insya-Allah kita doakan Ustaz ya, dan semoga tuan-tuan terus mendoakan program My Quran Time ini Ustaz ya, selesai 30 juzuk. Subhanallah, kita harapnya dapat diteruskanlah ya, dapat diteruskan. Bagaimana formatnya, bila akan mula balik semula itu kita serahkan kepada pihak TV Al-Hijrah dan juga Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Yang pastinya tuan-tuan terus istiqamah dan terus kita berdoa bersama insya-Allah. Kita mulakan dengan ayat 24 hingga 26. 24 hingga 25 26 baik.
ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak mulakan bacaan kita pada halaman 514 dengan ayat 24 hingga ayat 26. Untuk permulaan ini kita baca dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا
وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 24 hingga 26. Alhamdulillah kita dapat baca Ustaz ya. Terus Ustaz harapnya dilancarkan. Ada banyak sikit. Begitu ya, alhamdulillah. Tapi terus kita ingin bersama dengan 3 ayat yang kita baca sebentar tadi. Apakah yang Allah nyatakan tentang peristiwa Hudaibiyah? Kalau sebelum ini kita melihat kepada sunnatullah ya, semalam kita lihat sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila ya. Tidak ada perubahan kepada sunnah Allah, iaitu peraturan Allah, iaitu orang yang beriman tetap akan diselamatkan dan mereka yang tidak beriman, yang merosakkan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan akan dihancurkan. Tidak ada peraturan, tidak ada perubahan pada peraturan ini. Cuma bila kita bercakap tentang perjanjian Hudaibiyah ini, ada di kalangan sahabat yang tidak memahami apa yang sedang berlaku. Allah menyatakan pada ayat 24, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum. Allah lah sebenarnya yang menahan tangan mereka daripada kamu dan menahan tangan kamu daripada mereka bi batni makkah min ba'di an aghfarakum alaihim, iaitu di tengah kota Mekah selepas kamu ini boleh diberikan aghfarakum. Apa maksud aghfarakum ini? Ghafara ini macam kalau helang dia boleh sambar kepada ayam ataupun arnab, Ustaz. Ya, jadi maksudnya orang Islam ini Allah telah berikan kekuatan seperti helang yang boleh menyambar kepada musuh untuk mencapai kemenangan. Tetapi bila sampai ke Hudaibiyah itu, Allah tahan tangan orang Mekah itu daripada memerangi kepada orang Islam ya, apabila ada di kalangan Khalid Al-Walid ya, pada waktu itu belum Islam lagi, dia memilih untuk menyerang ya. Ada tokoh-tokoh lah ya, salah seorangnya daripada tentera di Mekah itu nak menyerang kepada orang Islam, tetapi tak jadi. Dan orang Islam pun tidak jadi untuk berperang ya, berperang kerana orang Mekah menghalang mereka daripada menunaikan haji, kerana itu adalah satu kesalahan ya. Apatah lagi bila dah sampai Hudaibiyah, kalau mereka dapat tahan di lain tempat okey, tapi dah sampai di miqat, Ustaz ya, dah sampai ke tempat namanya Hudaibiyah, maka dua-dua tidak berperang itu sebenarnya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyatakan Allah boleh nak bagi kamu berperang. Wa kanallahu bima ta'maluna basira. Allah ini amat mengetahui apa yang kamu lakukan ya, perasaannya, apa yang berlaku kepada orang-orang musyrik yang menahan kepada orang Islam daripada masuk ke Mekah tersebut. Allah tahu, Allah nampak peristiwa tersebut amat tegang ya, amat tegang. Tetapi Allah nak beritahu kepada sahabat dan juga kepada kita, daripada sesuatu konflik yang berlaku itu ada manfaat ataupun pelajaran dan juga manfaatnya. Humul ladzina kafaru, mereka orang-orang kafir yang menghalang kamu daripada Masjidil Haram wal hadl. Wal hadl iaitu maksudnya daging korban, Ustaz. Daripada dia kalau ada binatang yang telah ditanda untuk korban itu namanya al hadl ya. Kita pun dah tak lama ya, sekitar berapa lagi Ustaz, 2 bulan lagi kan ya, sebulan lebih lagi kita akan merayakan hari raya haji. Itu ada haiwan korban ya, haiwan korban. Jadi Allah beritahu mereka yang menghalang ini daripada Masjidil Haram, daripada haiwan korban itu, daripada sampai ke tempatnya untuk disembelih itu, sebenarnya Allah tahu, dan Allah beritahu juga kalaulah ya rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ain. Apa maksudnya? Jikalah ada orang beriman yang lelaki, orang beriman yang perempuan yang masih berada di Mekah, kalau katakan orang Islam lah saja, dia rasa macam tak puas hati ni, dihalang daripada haji dan mereka serang kepada Mekah, maka mereka akan bunuh siapa? Mereka akan mungkin terbunuh kepada orang lelaki beriman ataupun perempuan beriman yang mereka tak sedar, tak dapat bezakan pun pasal mereka masih lagi berada di Mekah. Kerana kita kena faham, ketika perjanjian Hudaibiyah, orang di Mekah tak boleh pergi ke Madinah, tapi orang Madinah kalau pergi ke Mekah boleh tidak boleh dipulangkan balik semula. Jadi di sini ada orang-orang beriman di Mekah itu yang perlu dijaga, dan Allah nakkan
agar jangan sampai kamu itu tata'uhum, membunuh mereka, fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm, iaitu kamu akan menimpakan satu kesulitan tanpa ilmu, tanpa kamu mengetahui, iaitu kita bunuh tanpa sengaja, Ustaz, kan? Dan orang cakap apalah orang Islam ni dengan sesama saudara pun nak bunuh, dengan orang yang bukan Islam pun nak membunuh. Jadi orang akan keliru sebenarnya orang Islam ni apa sebenarnya. Jadi perjanjian Hudaibiyah itu mempunyai pelajaran yang amat mantap, walaupun para sahabat rasa tak tahan, Ustaz, ya, tak tahan untuk berkorban, tidak mampu untuk meneruskan perjuangan pergi ke Haj pada waktu itu. Disambung lagi, liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha, dan Allah nak masukkan kepada rahmat dengan kehendaknya. Ya, bila seseorang itu tidak orang beriman tidak mampu masuk ke Mekah, itu sebenarnya untuk memasukkan rahmat Allah. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum adaban alima. Ya, jika sekiranya mereka terpisah, pasti kami akan mengazab orang-orang kafir daripada kalangan mereka dengan azab yang amat sengsara. Apa maksudnya? Jika orang yang orang beriman ni, Ustaz, dia keluar daripada Mekah, ya, apa yang berlaku ialah orang-orang kafir di Mekah ini akan diazab. Kerana kewujudan orang berimanlah maka orang di Mekah itu tidak diazab. Maksudnya Allah tahan mereka daripada diserang oleh orang Islam daripada Madinah. Harapnya tuan-tuan boleh nampak gambaran, ya, bagaimana Allah menghargai sangat kepada orang beriman. Dia berada di tempat orang yang tak beriman pun dia masih lagi memberi manfaat yang besar. Jadi ini adalah ayat yang ke-25, dan seterusnya pada ayat 26 kita akan lihat sebentar lagi, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan kita pada hari ini ialah, kita saksikan, kaffafa, menahan ataupun mencegah. Iaitu perkataan ini yang disampaikan pada ayat yang ke-24, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum. Ya, dialah Allah yang menahan mereka, tangan mereka daripada kamu, dan menahan tangan kamu daripada mereka. Ini nak menunjukkan bahawa Allah tahan umat Islam daripada terus pergi haji itu ada manfaatnya. Dan pelajaran untuk kita apa, tuan-tuan, yang kita boleh ambil? Kalau kita ada rancang sesuatu, Ustaz, ya, rancang sesuatu tapi tak berjaya, nak pergi umrah ke, nak pergi bercuti ke, nak buat perkara baik tapi tak berjaya, jangan pula kita marah pada Tuhan. Kita kata apalah Tuhan ni, kami nak buat baik ni, kan? Jangan dimarah, ya. Kerana apa? Allah beritahu satu perkara yang amat baik, daripada Madinah nak masuk ke Mekah, nak tunaikan haji. Siapa kata haji tak bagus? Allah, kan? Tetapi Allah tahan juga kerana Allah nak menjaga maslahah yang lebih besar. Dan insya-Allah pada ayat yang ke-26 itu Allah berikan bekalan, ya, ada bekalan daripada Allah kepada orang beriman, sehingga kan ketika berhadapan dengan cabaran-cabaran konflik ini masih lagi dalam keadaan tenang, Ustaz, ya. Jadi ayat 26 kita nak cuba baca agar kita dapat apa istilahnya, Ustaz, pasakkan dalam diri kita. Kalau ada konflik, kita perlukan bekalan ayat 26 ini. Silakan, Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, subhanallah, sangat penting sebenarnya ayat yang ke-26 ni, Ustaz. Fa anzalallahu sakinatah kan ala rasuli wa alal mu'minin. Kita ni tak ada apa, Ustaz, yang paling penting mustahak dalam hidup kita, ketenangan, Ustaz. Sakinah, ketenangan lah. Kalau tak ada ketenangan, baliklah ni. Baliklah. Kan? Ya, baik. Jadi kita sama-sama baca, ya. Kita baca insya-Allah ayat yang ke-26 sama-sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين
وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan ke dalam hati mereka, iaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka untuk menjalankan kalimah takwa, dan mereka lebih berhak untuk itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Antara rahsia para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ketua pada waktu itu dapat menguruskan perjanjian Hudaibiyah itu untuk kejayaan Fathu Mekah, Fathan Qariba itu adalah apabila mereka ini berhadapan dengan orang kafir. Orang kafir pada waktu itu Ustaznya, dia ada fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Dia ada hamiyah. Hamiyah ni maksudnya kawasan yang dia lindungi ataupun dia rasakan ini kawasan kami, ini bahagian kami. Tetapi yang mereka sombongkan itu adalah sombong al-jahiliyah, bukannya menjaga kawasan, menjaga hak yang bersifat hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga dalam Islam ni hamiyah, tapi hamiyah itu kepada Allah, bukannya hamiyatul jahiliyah. Jadi bagaimana berhadapan dengan orang yang mulutnya memang tak ada insurans Ustaz, yang mulutnya teruk, buruk perkataannya, perkataan-perkataan jahiliyah menyebabkan kita naik angin, kita marah kepada mereka, bakar lagi. Inilah rahsia yang Allah beri kepada para sahabat dan Rasul. Kita akan ikuti sebentar lagi. Kita rehat dahulu, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Sahabat saya yang amat istimewa Ustaz, ya subhanallah, saya terkesan dengan ayat yang ketika mana sudah sampai patah balik tu, bagaimana Saidina Umar ketika itu Safas. Jom bayangkan Ustaz, kalau kita hari tu PKP 2020, betul? 21, 22, 3 tahun tak boleh balik kampung kan. Jalan, orang kampung kata dah balik bla kan. Itu baru 3 tahun, betul, kan? Kita pun dah rasa, betul, kan, saya mesti report pada polis kan. Tetapi ini ialah selepas berapa tahun Ustaz, maksudnya daripada hijrah itu sampai pada tahun 6 hijrah, 6 tahun tuan-tuan. Masya-Allah. Lepas tu balik kampung kena halau balik semula, 400 km tak naik kapal terbang yang boleh terbang sekejap boleh patah balik. Betul. Dan ini adalah cabaran, tetapi ada bekalan daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Itu yang kita nak tengok, Saidina Umar ada waktu ni. Kita akan saksikan sebentar lagi, tapi kita nak tajwid dulu. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sebelum kita menyambung baki ayat kita lihat dahulu apakah pengajian ataupun ulang kaji tajwid kita pada hari ini. Sama-sama kita ikuti paparan yang kita telah sediakan insya-Allah taala. Baik, pada hari ini insya-Allah kita nak berkongsi ataupun fokus kita bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam halaman yang ke-514 ini. Banyak sekali kalimah-kalimah yang kita nak belajar ataupun kita perlu beri perhatian. Mari kita saksikan sama-sama. Antaranya yang kita nak melihat daripada awal lagi, kalimah kita ataupun ayat kita yang kita nak beri hari ini, antaranya wahwallazi, atas sekali ayat permulaan ayat dalam surah Al-Fatah ini ataupun halaman 514 ini, huruf zal antaranya saya nak kongsikan, ataupun kita nak melihat
jelaskan hukum-hukum tajwid dan juga sebutan-sebutan huruf dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-25 fokus kita, iaitu bermula daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لو تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم Sadaqallahul Azim. Baik, pertama sekali kita perhatikan iaitu kalimah antaqauhum, pertemuan huruf ta dan juga huruf ta sebelah-sebelah. Jadi kena hati-hati walaupun tepat keluar dia sama, ta, 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 da, tiga huruf tu di hujung lidah kan, tapi sifat dia berbeza. Jadi ta dia ringan, dia tipis, dia tak tebal. Ta, 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 lepas tu datang ta, 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 beza. Jangan dua-dua bunyi ta, 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 tipis bunyi ta, ataupun kita terkesan dengan ta, ta jadi tebal, ta, ta, dua-dua ta pula. So kena hati-hati kat situ, ta, 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 satu. Kemudian pada kalimah fatusibakum, fatusi sama juga, ta juga terletak selepas ataupun sebelum huruf sad. Sad yang tebal kat situ, ta jangan terkesan jadi fatu, fatu jadi tebal bunyi ta, jangan. Satu. Dan bila kita tipis pada ta, jangan sad pula terkesan jadi macam sin pula kan. Fatusi, fatusi tebalkan, fatusi sad, fatusi sad. Okey, hati-hati kat situ. Dua. Dan yang ketiga iaitulah pada kalimah ma'arratun bi, ma'arratun bi. Kita pernah berkongsi sebelum ini, iaitulah tanwin bertemu dengan ba, nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, iqlab kan. Kalau kita perhatikan di atas huruf ta tu, baris dua di hadapan dhammatain, satu baris depan tanda dia, satu lagi dia tanda mim. Itu telah beri isyarat kepada kita bahawa menukarkan bunyi itu kepada mim bertemu dengan ba kan. Ma'arratun bi, kan. Jadi hati-hati dengung dua harakat dekat situ, dan juga waqaf pada ilm ada mim, ilm, ilm. Cuba ikut 1 2 3, ilm. Jangan lam saja, il, il, ataupun terus pergi pada mim, im, lam tak ada pula. Latihan dia macam mana? Antaranya boleh cuba ilmin, ilmin, ilmin. Yang keempat tahan dia daripada bunyi min tu, dan baris tu tahan dia. Ilm. Contoh. Tak jadilah otak dia. Memanglah kena cuba dengan guru, baca dengan guru, semak dengan guru Al-Quran kita, talaqi dengan guru kita. Moga-moga dapat sedikit demi sedikit kita terus memperbaiki, memperelokkan bacaan kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba. Wallahu alam. Terima kasih. Safas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar untuk sama-sama kita belajar tentang bagaimana membaca dengan jelas tadi Ustaz, ya. Jangan sampai kita termasuk perkataan yang kita lihat pada ayat yang ke-25 sebentar tadi. Lam ta'lamuhum, kamu tidak mengetahui, antata'uhum, iaitu kamu membunuh Ustaz, ya. Membunuh kepada mukmin lelaki perempuan yang berada di Mekah yang tak perasan, yang tak disedari, tak sengaja, tetapi itu akan menyebabkan satu kesesalan, ya, penyesalan dan kesulitan untuk menerangkan bahawa rupanya orang Islam ini membunuh ke. Jadi peristiwa Hudaibiyah itu adalah satu peristiwa perjanjian, tetapi juga menjaga kepada kesucian agama Islam itu sendiri, yang sudah tentunya ini adalah anugerah daripada Allah untuk kita belajar bersama. Dan lebih daripada itu, pada ayat yang ke-26 tadi Ustaz, ya, kita bercakap tentang apakah respon daripada para sahabat kepada mereka yang musyrik yang mempunyai hamiyah
al-hamiyah, hamiyatul jahiliyah. Ya, apa maksud hamiyah ini? Hamiyah ini kerana kesombongan mereka, kerana racism maksudnya, mengutamakan kaum, ataupun mungkin zaman sekarang nationalism, ya, ataupun mungkin dia bercakap tentang mengikut kaum, kaum Melayu lebih baik daripada Cina, Cina lebih baik daripada India. Semua itu adalah satu perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam, sehingga kan itu dikaitkan dengan hamiyatul jahiliyah, dan ada orang sanggup bergaduh kerana kaum, Ustaz. Ini saya Melayu kan, awak apa? Okey, jom kita ingat tak ada geng. Lebih kurang begitu kan. Jadi apabila ada orang yang membuat kita marah, ya, berkonflik dalam hidup kita, Allah kata fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah menurunkan ketenangan kepada rasul dan juga kepada orang-orang beriman di kalangan para sahabat. Ini adalah rahsia pertama bagaimana sahabat dapat menghadapi peristiwa Hudaibiyah, dan mereka akhirnya setuju untuk menandatangani perjanjian Hudaibiyah, ya, dapat bekerjasama ataupun tidaklah berperang maksudnya. Pasal kalau perang memang membahayakan lagi keadaan sesama mereka. Baik, jadi itu yang pertama, Allah turunkan sakinah. Dengan sakinah inilah yang menyebabkan para sahabat seperti Omar, ya, yang sudah pun ingin bergaduh pada waktu itu, berperang, tak puas hati kerana tahu bahawa Islam ini benar, pada waktu itu ditenangkan. Dan yang keduanya, wa alzamahum kalimatat taqwa. Subhanallah, ya, Allah lekatkan, ya, lazim ini maksudnya dilazimkan kepada hati orang beriman itu dengan kalimah takwa. Apa maksud kalimah takwa? Asasnya la ilaha illallah, maksudnya yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan mereka ketika mereka marah, tak puas hati, itu bukan perkataan orang-orang jahiliah, Ustaz. Orang jahiliah ni dia keluar, nanti kita belajar dalam surah Al-Hujurat, perkataan-perkataan mencarut, mengutuk, ya, dan diberi perumpamaan seperti orang-orang yang musyrik ataupun yang tidak beriman ini, kurang iman ini, seperti seekor anjing, Ustaz. Anjing ini dia suka ke tak suka ke, dia tetap juga satu bahasa, iaitu menyalak. Jadi bagi orang yang bertakwa, dia keluarkan perkataan-perkataan yang baik-baik, dia tak menyalak kepada orang lain. Tetapi ini bukannya mudah, kecuali kita kena usahakan, ya, usahakan iman, takwa, dan salah satunya dengan kita banyak membaca Al-Quran, dan juga selalu mengamalkan intipatinya, mengutamakan rasul di dalam kehidupan. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan ini adalah lebih berhak kepadanya dan juga kepada ahli-ahli para sahabat yang ada pada waktu itu. Apa pelajaran untuk kita sebenarnya? Pelajarannya, kalau kita dalam hidup kita ada konflik, Ustaz, ya, dalam rumah tangga ke, di tempat kerja ke, dalam masyarakat, kita tahu kadang-kadang ada pihak yang mungkin terkeluar perkataan jahiliah. Contohnya, dia kutuknya, marah tak ingat, dia laser sampai berdesus, ya, menyakitkan hati. Bagi kita kena balas dengan apa? Kita mohon Allah berikan sakinah dan juga kalimat taqwa. Tenang, relax, ya. Kalau saya kutuk pun saya balas balik ke, ataupun kalau saya tak balas nanti saya rasa bahawa saya ni direndahkan. Tak. Orang beriman tetap mulia, walaupun dia dikutuk tetap juga mulia di sisi Allah. Dan bagaimana kita nak kekalkan kemuliaan itu? Dengan kita terus mengeluarkan perkataan-perkataan baik, perkataan takwa. Sehingga kan di hujung itu Allah kata wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah tahu apa yang berlaku itu walaupun sedikit. Omar terkesan dengan peristiwa tersebut. Sahabat derita, ya, Nabi pun, ya, pasti, Ustaz, ya, 400 km patah balik, siapa yang tak puas hati, kan? Tetapi Allah kata Allah lebih mengetahui. Allah tahu apakah kesan-kesan mendatangnya, dan itulah yang disampaikan pada ayat 27 28. Kita baca untuk sama-sama menguatkan semangat para sahabat, menguatkan semangat kita untuk berada di atas jalan takwa. Ayat 28 ataupun ayat 27 28 bersama Ustaz Tarmizi. Sila, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, Ustaz Faz, tak pasti Ustaz Faz ada perasan kita ada satu video yang tularkan seorang ibu yang memarahi anak dia, Ustaz Faz. Ialah kita pun tak tahu apa sebenarnya dalam perasaan ibu ketika itu. Tapi mudah-mudahan Ustaz Faz, kita sama doa dengan kelaziman kita mendengar kalimah-kalimah Al-Quran ini, moga-moga kita dilazimi, Ustaz, dengan kalimat taqwa ni, kalimat taqwa kan, kalimah-kalimah yang baik, Ustaz Fazal.
Mudah-mudahan Safaz. Betul. Ya. Jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang buruk Ustaz ya. Dah lepas baca Quran kan. Tapi cabarannya ialah bila Quran tinggal saja Ustaz ya. Mula tinggal Quran ataupun tinggal tadaburnya itu, bersedialah ya, syaitan akan masuk ya, dan mula keluar perkataan jahiliyah yang kita minta Allah jauhkan daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak menyambung dua ayat lagi, iaitu ayat 27, ayat 28, ayat yang sangat istimewa, subhanallah, sangat besar artinya dan maknanya. Nanti Ustaz Fas akan kongsikan dengan kita. Kita nak baca dulu sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Mari kita sambung dua ayat lagi, ayat 27 dan juga 28 insya-Allah dengan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 27-28 di mana apabila para sahabat sudah pun memeterai perjanjian, ya, Nabi memeterai perjanjian Hudaibiyah, kemudian mereka berpatah balik Ustaz ya. Berpatah balik itu dalam perjalanan itulah sebenarnya mereka bertanya, ya, mereka bertanya kepada Nabi bahawa ya Rasulullah, bukankah engkau telah bermimpi bahawa kita ini akan masuk Masjidil Haram? Tak betul ke? Bila ya, bila ditanya oleh para sahabat, bukan sahabat menidakkan Nabi, tetapi mereka merasakan kita sepatutnya pergi je, kan, kita sepatutnya pergi saja, kita adalah laun ataupun tinggi Ustaz kan, kita ni telah dimenangkan oleh Allah, Allah bantu kita, mengapa kita tak teruskan? Maka dalam ayat ini 27 Allah menyatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sebenarnya Allah telah membenarkan, membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahawa kamu pasti akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Ini yang perlu diberi perhatian, iaitu memang betul mimpi Nabi itu betul
dengan kebenaran dan Nabi akan masuk ke mana? Kamu semua akan masuk ke Masjidil Haram insya-Allah. Perkataan insya-Allah itu amat penting. InsyaAllah. Kita nak buat apa-apa saatnya, kita kena cakap insya-Allah. Kerana segala apa yang di masa hadapan itu bukannya milik kita. Bukan milik Rasul, bukan milik para sahabat, adalah milik Allah, maka kena cakap insya-Allah. Mungkin pada tahun ini insya-Allah, mungkin pada bulan Disember insya-Allah, mungkin tahun depan insya-Allah My Quran Time akan bermula, tapi kita tak tahu Ustaz. Betul. Kita rancang macam mana sekalipun mesti dinyatakan insya-Allah. Jadi di sini pelajaran penting untuk kita tahu bahawa rupa-rupanya Allah yang menghendaki tahun 6 Hijrah, Allah tak kehendaki lagi. Allah dah beritahu. Tetapi dalam mimpi tak ada beritahu pula dalam mimpi itu 6 Hijrah, ya, 7 Hijrah, 8 Hijrah, tak. Ya, Allah beritahu saja kepada Nabi, dan proses Allah beritahu itu adalah dengan melalui Hudaibiyah, patah balik, kemudian berlaku Khaybar, dan kemudian barulah berlaku peristiwa Fathu Mekah pada tahun 8 Hijrah, selepas hampir 2 tahun. Bukan pendek, tapi Allah beritahu awal-awal pada ru'ya ataupun mimpi Nabi. Tetapi Allah lebih lagi, bila Allah kata kamu akan masuk Masjidil Haram itu dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Kalau dalam peristiwa Hudaibiyah ini, kalau mereka masuk ke Mekah Ustaznya, sudah tentu berperang. Confirm berperang. Jadi bila mereka sudah tak puas hati, perjanjian Hudaibiyah berlaku, patah balik, Allah menyatakan bahawa kamu akan masuk juga, tapi dalam keadaan aman, mukhalliqin, iaitu mencukur habis kepala kamu, wa muqassirin, memotong daripada rambut kamu, la takhafun, kamu tidak takut. Ketika ini Nabi sembahyang khauf Ustaz. Hudaibiyah ni Nabi sembahyang khauf. Jadi kalau ada sembahyang khauf itu bukannya aman. Betul. Ya, kalau masuk ke Mekah dengan sembahyang khauf bukan aman. Jadi dah tahu dah, ini tak aman ni. Jadi Allah patahkan balik, ini semua perancangan Allah. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Kamu tak tahu, maka dia mengetahui apa yang kamu tak tahu. Apa yang kita tak tahu ialah sebenarnya daripada Hudaibiyah, ya, sahabat tak tahu, membawa kepada Fathu Mekah 2 tahun selepas itu dalam keadaan aman. Satu titis darah pun tidak ditumpahkan, ya, tidak ada yang terbunuh, dan itu adalah apa yang Allah tahu, kita tidak tahu. Dan berlakunya peristiwa Fathan Qariba, iaitu peristiwa Khaybar yang tidak lama selepas itu pada tahun 7 Hijrah. Pelajaran daripada ayat 27 ini jelas Ustaz, ya. Ada konflik dalam kehidupan kita kena uruskan dengan sakinah dan takwa. Ya, kita kena uruskan dengan sakinah, takwa. Paling takwa, kalau katakan kawan-kawan A dengan B, dua-dua paling takwa, insya-Allah konflik itu akan membawa kepada kejayaan yang lebih besar. Kalau dalam hal ini Hudaib tak dapat pergi haji tahun 6 Hijrah, rupa-rupanya terus kawal Mekah, kan besar tu. Kan besar. Jadi dalam hidup kita ni ujian, konflik, bergaduh, bertegang urat tu, itu biasa Ustaz. Tetapi macam mana responnya itu dengan sakinah dan takwa, maka Allah menyatakan semua perkara ini adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk perjuangan apa? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasul. Ada 2 perkara, ya, dengan hidayah, itu adalah kesempurnaan ilmu. Banyak-banyak ilmu kita belajar, master, PhD, belajar sijil sana begitu Ustaz, ya. Tapi sempurnanya sijil kita itu adalah dengan al-huda daripada al-Quran, dan juga kesempurnaan amalan kita ini adalah dengan agama Islam, ya, yang membawa kepada al-haq. Ayah tunaikan hak anak, suami tunaikan hak isteri, isteri tunaikan hak suami, pemimpin tunaikan hak rakyat, rakyat tunaikan hak pemimpin. Itu namanya agama yang al-haq. Liyudhhirahu ala dini kulli, kerana Islam adalah agama yang aman, adil, tunaikan hak, dan cukuplah Allah menjadi saksi kepada kita. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, kita bina kekuatan akidah dan terus sebarkan kebaikan. Yang kedua, kita raih ketenangan dengan meningkatkan ketakwaan dan istiqamah di jalannya dalam menghadapi mana-mana konflik ataupun persengketaan dalam hidup kita. Yang ketiga, sentiasa mengingati perjuangan Rasul agar menjadi teladan dalam hidup kita bahawa Allah memimpin kita pada setiap masa. Kita bersama kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan ketenangan dalam kehidupan kami ya Allah, dan juga kurniakan ketakwaan buat kami mencarinya ya Allah, mencari redha-Mu ya Allah. Permudahkan kami ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan kita ingin membina masyarakat yang tenang dan juga mengeluarkan perkataan takwa yang baik-baik. Inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sama-sama tuan-tuan, kita berjuang bersama ya, mengangkat kalimah Allah ini dengan kita melaksanakan kempen, kerana kita tahu segala konflik boleh berlaku, tapi kita ingin tanganinya dengan panduan daripada Allah yang Maha Tahu. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.